Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. COVID-19 merupakan wabak penyakit yang mula dikesan seawal Disember 2019. Sehingga Ogos 2021, Wikipedia melalui Coronavirus Disease Cases Overview telah melaporkan sebanyak 216 juta kes dengan jumlah kes kematian sebanyak 4.49 juta telah melanda dunia hari ini. Tidak terkecuali negara kita Malaysia, sehingga kini sebanyak 1.66 juta kes jangkitan dengan 15,550 kes kematian. Rentetan itu, kerajaan Malaysia telah melaksanakan langkah proaktif bagi mengekang penularan virus seperti melaksanakan perintah kawalan pergerakan, menghadkan pergerakan keluar rumah, mengimplementasikan bekerja dari rumah atau work from home dan penyesuaian diri dengan kehidupan norma baharu di semua peringkat. Banyak pendekatan yang telah diambil oleh pihak kerajaan, namun kesan pandemik ini masih lagi wujud dengan timbulnya kekangan-kekangan dan masalah pada kebanyakan sektor pekerjaan, khususnya sektor pendidikan, sektor perkhidmatan dan sektor perniagaan. Dalam situasi norma baharu berhadapan pandemik COVID-19 ini adalah sangat penting untuk mewujudkan pendekatan yang lebih praktikal dan berkesan supaya semua sektor dapat menjalankan fungsi dengan lebih baik. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam era globalisasi yang semakin meluas ini telah banyak membantu meningkatkan prestasi kendiri dalam sesebuah organisasi. Dalam situasi norma baharu ini, masyarakat luar bandar maupun di bandar tidak dapat ditemui secara fizikal untuk tujuan mempromosi perkhidmatan maupun memperkenalkan produk yang dikeluarkan oleh pihak institusi. Kekangan-kekangan ini hanya dapat diatasi melalui capaian atas talian sama ada menggunakan saluran media massa atau platform sokongan yang lain. Platform atas talian merupakan medium digital hasil perkembangan teknologi yang semakin mengubah corak kehidupan manusia dan mempengaruhi semua peringkat terutamanya dalam sektor perkhidmatan, sektor ekonomi dan juga sektor sosial. Oleh itu, pemilihan teknik dan konsep inovasi streaming database yang dibangunkan ini antara pendekatan digitalisasi baharu yang amat relevan kepada pengurusan institusi dan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing di samping membendung penularan wabak yang semakin membimbangkan pada ketika ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek inovasi konsep database streaming untuk promosi di College Community ini dibangunkan bertujuan dijadikan sebagai satu platform promosi atas talian yang berfungsi secara bersistematik bagi mengatasi masalah kemasukan pelajar dan pengambilan pelajar di College Community. Selain daripada itu, bagi menaik taraf sistem sedia ada daripada offline kepada kaedah online sepenuhnya, di samping memberi penjimatan kos dan juga penjimatan tenaga kerja. Baiklah, di skrin paparan sekarang ini dipaparkan gambar rajah keseluruhan operasi projek inovasi ini, di mana komuniti atau kumpulan sasaran yang menggunakan digital device mereka akan berinteraksi dengan sistem pengurusan melalui platform StreamYard, yang mana platform StreamYard ini akan digabungkan dengan landing page yang dibangunkan khas untuk tujuan pemprosesan data dan maklumat, iaitu whatsapp.me dan SalesKit, di mana proses interaksi yang berlaku akan diproses melalui database yang dibangunkan ini bagi tujuan yang pertama untuk penawaran kursus-kursus sepenuh masa, yang kedua kursus-kursus pendek, dan yang ketiga aktiviti keusahawanan.
Baiklah, penerangan operasi seterusnya akan disambung ke dalam aplikasi StreamYard dan juga WhatsApp.me. Okey, baiklah. Sekarang ini saya berada di paparan kawalan StreamYard.com, iaitu satu aplikasi yang akan menjadi platform kepada siaran broadcast ke media sosial. Kenapa saya memilih StreamYard.com? Kerana StreamYard.com ini adalah salah satu daripada streaming tools profesional yang mampu dipancarkan ataupun broadcasting secara serentak ke beberapa saluran media sosial seperti YouTube channel, Facebook page, Twitter dan sebagainya secara serentak. Dan terdapat pelbagai panel-panel kawalan yang boleh dimasukkan supaya paparan broadcast lebih nampak interaktif dan pelbagai. Sebagai contoh, sekarang ini saya sedang memainkan satu video promosi College Community. So dalam promosi paparan video ini, berbentuk paparan video ini, kita boleh menyediakan terus link ataupun pautan yang mana penonton yang melihat iklan ini terus boleh membuat pemilihan kursus ataupun boleh membuat sama ada membeli barangan produk yang dikeluarkan oleh pihak kolej ataupun memilih kursus-kursus pendek yang berkaitan. Ya. Kalau kita lihat di sini menunjukkan broadcast location. Broadcast tu location mana yang kita nak broadcast secara serentak ataupun secara pilihan seperti YouTube channel, Facebook dan sebagainya. Dan kita hanya memasukkan title dan deskripsi. Deskripsi ni juga kita boleh masukkan terus link daripada whatsapp.me yang akan membawa pelanggan ataupun penonton untuk terus kepada database kita. Ya. Dan kita sedia maklum, ini adalah paparan kawalan untuk StreamYard. Banyaklah kalau nak terangkan di sini, sama ada bentuk streaming yang kita buat itu secara paparan video, secara taklimat live ataupun penerangan secara langsung ataupun secara tertunda, rakaman tertunda, boleh dilakukan dengan menggunakan StreamYard.com. Di samping terdapat juga butang-butang kawalan di sini untuk komen, dan di ruang komen ini juga kita boleh masukkan link yang diambil daripada whatsapp.me untuk tujuan menghubungkan pelanggan ataupun penonton terus kepada database yang disediakan. Saya tidak mampu untuk menerangkan setiap perincian yang ada di dalam StreamYard ini kerana kita sedia maklum, StreamYard adalah merupakan streaming tool yang profesional yang sangat mesra pengguna dan memiliki satu paparan yang menarik di media sosial. Baiklah, itu sahaja untuk StreamYard ini, dan kita akan terus kepada platform whatsapp.me. Baiklah, sekarang ini kita berada di landing page whatsapp.me yang merupakan landing page database yang mengawal segala data dan maklumat pelanggan yang telah pun dibawa masuk daripada media-media sosial dan dibawa kepada landing page ini. Kalau kita lihat di sini, pihak kolej bolehlah meletakkan servis atau perkhidmatan atau jualan yang berkaitan dengan kolej masing-masing. Seperti contoh di sini, saya masukkan kursus sepenuh masa, kemudian ada bahagian kursus pendek dan ada bahagian produk keusahawanan komuniti. Apabila pelanggan telah masuk ke landing page ini, mereka berpeluang untuk memilih terus mendaftar dan membuat pembayaran secara serentak, di mana data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam database dan pihak pengurusan sistem dapat memproses untuk tindakan yang berikutnya. Seterusnya saya tunjukkan kepada anda
papan utama kawalan landing page untuk whatsapp.me, di mana paparan ini hanya boleh dilihat oleh bahagian kawalan sahaja. Terdapat pelbagai panel di bahagian dashboard ini untuk tindakan. Kalau kita lihat di sini, kita dapat setkan label produk, boleh kategorikan produk, boleh buat promosi. Kemudian bahagian penyelenggaraan, kita boleh selenggarakan page ini, boleh pelbagaikan bahan-bahan, servis ataupun jualan, boleh setkan untuk penghantaran, boleh buat pengiraan dan sebagainya. Dan bahagian laporan ini sangat penting, iaitu laporan jualan, laporan perkhidmatan yang telah diberikan, berapa ramai orang yang dah masuk kursus, berapa orang yang sudah buat pembayaran dan sebagainya secara automatik di atas talian. Apa yang penting di sini, bahagian kawalan ini, kita hanya generatekan link sahaja yang akan dibawa kepada media sosial, sama ada melalui StreamYard, FB page, YouTube page dan seumpama dengannya. Boleh juga dimasukkan di dalam WhatsApp group, Telegram group untuk tujuan promosi. Kesimpulannya, dalam situasi norma baharu ini, proses promosi dan pengambilan pelajar di Kolej Komuniti Kuantan dilihat perlu disesuaikan atau ditukar kepada kaedah atas talian sepenuhnya berbanding kaedah lama yang dilakukan secara bersemuka serta memerlukan kontak fizikal. Melalui pembangunan inovasi ini diharapkan dapat menambah baik lagi sistem sedia ada yang diamalkan di Kolej Komuniti Kuantan dalam konteks meningkatkan keperatusan kemasukan pelajar, aktiviti-aktiviti promosi dan aktiviti keusahawanan. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan mampu memperluaskan lagi jaringan kerjasama antara kolej-kolej komuniti, antara masyarakat dan semua pihak selaras dengan misi memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan. Maka kerjasama bersepadu dari semua pihak amatlah diperlukan, khususnya pihak pengurusan kolej komuniti dan juga pihak pengurusan di peringkat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti.